Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa rasulina wa uswatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua? Didoakan anda berada dalam keadaan sihat sejahtera insya-Allah. Mungkin pada pagi ini yang baru selesai tunaikan solat subuh dan sambil-sambil untuk bersiap, ada yang nak ke tempat kerja, ada yang nak memulakan perniagaan, ada yang nak pergi hantar anak ke sekolah. Tak apa, moga-moga dipermudahkan urusan. Hari ini tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru kembali bersua, dan saya Da'i Hadari akan temankan anda sehingga ke penghujung rancangan. Dan hari ini para penonton sekalian, kita nak belajar tentang ibadah, yang mana bila kita sebut tentang ibadah, tak lain tak bukan tunjangnya ataupun asasnya sudah pasti solat, yang mana kita takkan tinggal solat, bahkan menjadi asas kepada kita untuk tunaikan solat 5 waktu dalam sehari. Dan hari ini para penonton sekalian, kita nak belajar tentang fahami bacaan solat. Dan pagi ini kita sangat bertuah kerana bersama dengan saya dan insya-Allah kita semua yang berbahagia Ustaz Muhadir Haji Joel. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita Ustaz? Alhamdulillah. Baik Ustaz, bila sebut tentang solat ni dan kita nak faham bacaan solat, kadang-kadang tu terlepas pandang juga. Sekadar nak membaca tetapi tidak faham, tak jadi juga ya Ustaz ya. Cumanya perincian sekejap lagi Ustaz ya. Tak sabar pula kita nak dengar satu demi satu perincian daripada Al-Fadhil Ustaz. Cumanya para penonton sekalian, kami amat alu-alukan soalan daripada anda semua. Cara yang pertama, boleh sahaja terus ke Facebook rasmi kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan anda juga boleh hubungi kami lah di talian kami 1-800-881677 insya-Allah. Baiklah Ustaz, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, hari ini kita nak bicarakan tentang ibadah, memahami bacaan solat. Cumanya mungkin sebagai perincian awal, bila sebut tentang solat ni, apakah yang dimaksudkan, diertikan dengan solat, dan mengapa dituntut kepada kita juga untuk memahami setiap bacaan tersebut? Silakan Ustaz. Syukran jazilan Al-Fadhil Ustaz Hadari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khairu ma uhayyikum bihi tahiyatul islam wa tahiyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Al-Imam Ar-Rafi'i beliau menyebutkan tentang salat, iaitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Solat itu adalah beberapa perkataan, iaitu ucapan-ucapan, bacaan-bacaan dan pergerakan-pergerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Betul. Dan disudahi dengan salam, Assalamualaikum. Di dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah ditambah sedikit lagi di belakang itu, ghaliban, selalunya begitu. Selalunya kalau solat adalah bacaan, adalah pergerakan. Betul. Tapi ada juga solat ada bacaan, tak ada pergerakan. Itu solat orang yang sakit. Betul. Contohnya dia baca Fatihah tapi tak bergerak. Ada juga orang yang bergerak tapi tak ada baca. Itu semaya orang bisu. Orang bisu dia tak keluarlah pasal dia bisu. Ada juga yang tak ada perkataan, tak ada bacaan, tak ada perbuatan. Iaitu orang bisu yang sakit. Dia sakit lagu ni, tak lagu tu, tak ada gerak, tak ada bunyi apa. Jadi kerana itu dia juga solat. Jadi dalam ungkapan biasa yang dikatakan solat itu beberapa perkataan-perkataan, bacaan-bacaan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Itu maksudnya solat. Nanti kita akan bicarakan rukun dan sebagainya, dan kita fokuskan pada rukun qauli pada pagi ini insya-Allah, iaitu satu takbiratul ihram, yang kedua suratul Fatihah, yang ketiga membaca tahiyat akhir, kemudian salawat ke atas Nabi dalam tahiyat akhir, kemudian salam. Bila disebut rukun qauli, mesti diqaul, mesti dibaca. Dibaca itu Hadari dan semua, dia mesti ada suara. Kalau tak ada suara, tak nama baca. Kerana itu siapa kata baca dalam hati, hak tu tak nama baca. Maka batal rukunnya. Contoh dia takbir, tak ada bunyi apa-apa. Fatihah pun
Tak ada apa-apa. Dia bagi alasan Allah dengar lah, dia kata. Allah dengar. Sahih. Cuma ini melibatkan hukum. Bila dia sebut rukun qauli, dia mesti disebut. Nah, kalau lagu tadi macam mana sembahyang dia? Sembahyang dia tidak sah rukun itu. Dia kena balik. Dia kena kembali balik takbir dengan suara. Kena sebut. Kena sebut. Fatihah pun kena Bismillahirrahmanirrahim. Bila disebut rukun qauli, satu dia kena ada suara, yang kedua ada miming. Ini pergerakan ni. Ada dua. Yang ketiga, hendaklah bacaan itu betul. Bacaan itu tepat mengikut yang dikehendaki semampu kita. Seperti mana orang Arab baca, kita baca semampu kita. Tapi kalau dah tak boleh juga, tak apa, yang penting kita mengaji. Dan kalau salah juga, ma'fu, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, solat ini ibadah paling besar yang Allah kurniakan kepada hamba dan paling besar yang hamba persembahkan kepada Allah, mengalahkan semua ibadah lain. Satu. Yang kedua, kita akan solat setiap hari, bukan sedikit, paling kurang 5 waktu sehari semalam. Dalam berapa rakaat itu, paling kurang 19 kali ataupun 17 kali kita baca bacaan-bacaan yang tadi itu. Dan tak termasuk rawatib, tak termasuk nawafil, tatawwu'. Itu kan semua kita dirikan solat. Selalu, bila selalu, biarlah solat itu bermanfaat pada kita dengan salah satu caranya kita memahami bacaan-bacaan yang kita bacakan itu. Kalau tidak, maaf saja, burung kakak tua pun kalau kita ajak Assalamualaikum, dia pun Assalamualaikum juga. Tapi dia tak tahu dan tak dapat pahala. Walhal kita kalau Assalamualaikum dapat 10 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi dapat 20 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dapat 30 pahala. Dia tak ada apa. Sama juga, maaf anak-anak kita di tadika, dia baca, dia tak faham apa. Jadi kita tak mau jadi burung kakak tua dan tak mau jadi yang seperti tadi, biar ada peningkatan. Jadi mudah-mudahan perbincangan pagi ini memberikan kesedaran pentingnya kita baca dan kita tahu untuk mendapat khusyuk. Sedikit Ustaz, silakan. Adakah dengan kita memahami setiap bacaan kita juga membawa kepada khusyuk yang menjadi cita-cita semua dalam ibadah tu? Masya Allah, saya sangat suka. Ini antara soalan yang saya sangat suka. Ya. Nah, kenapa? Kerana dalam ibadah solat yang penting khusyuk. Imam Al-Ghazali katakan 6 perkara kena ada nak dapat khusyuk. Satu, hudurul qalbi, mesti hadir hati kita, jangan pi tempat lain. Kita berdiri ni kira nak solat. Yang kedua, tafahum, ni kita nak cerita, mesti faham apa yang kita baca. Betul. Termasuk yang kita baca rukun qauli dan juga sunat-sunat hai'ah yang lain. Yang ketiga, ada ta'zim, mengagungkan Allah. Yang keempat, haibah, merasa kehebatan Allah. Yang kelima, haya, rasa malu kita kerjakan solat. Kadang-kadang kita tak khusyuk, kadang-kadang kita lari tempat lain hati kita. Tapi yang keenam, ada raja, kita mengharapkan Allah terima. Ada 6 ini. Salah satu daripada dia, yang kedua tafahum, mesti faham apa yang kita baca, baru dapat khusyuk tadi tu. Itu yang menjadi cita-cita semua. Bila sebut tentang khusyuk je, mesti habis solat kita akan tanya diri kita sendiri kan, khusyuk ke tak aku tadi? Kadang-kadang tu kita tanya orang sebelah pula, kau khusyuk tak tadi? Ni masalah juga ya. Baiklah Ustaz, kita nak raikan soalan daripada sahabat-sahabat kita ni. Antaranya Intan Zurina Abdul Razak yang telah sudi kongsikan soalan beliau di Facebook. Kata beliau, rukun qauli dalam bacaan Al-Fatihah, masih ramai yang membaca surah Al-Fatihah dalam hati saja Ustaz. Adakah sah solatnya? Adakah sepatutnya terjemahan surah itu yang dilintaskan di hati, tetapi bacaan dalam bahasa Arab perlu didengari sendiri? Ini yang saya sebutkan tadi tu. Ada yang kata Allah dengar katanya. Yang kedua, niat solat jamak dan qasar. Apabila niat solat menjadi panjang, ada yang mengambil masa. Dia punya hold tu lama betul tu, menyusun ayat-ayat dalam niat solat jamak dan qasar. Adakah sah jika niat itu tidak tertib mengikut urutan yang sepatutnya, kerana kita gagal memahami maksud niat itu sendiri? Niat solat jamak dan qasar. Masya Allah, tabarakallah, soalan yang sangat baik daripada Intan Zurina. Soalan pertama tentang suratul Fatihah tetapi tidak dibaca, dibaca dalam hati saja, maka jawabnya adalah bacaan suratul Fatihah tadi batal. Rukunnya batal, bukan solatnya batal. Jadi setelah dia baca dalam hati, tak ada bunyi sampai waladhdallin, kemudian dia tahu
baru dia sedar, dia kena baca. Dia kena baca semula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau seorang-seorang, kalau solat jahar, kalau sembahyang ramai berjamaah, kita sebagai makmum paling kurang telinga kita dengar, paling kurang. Jangan tak baca. Jangan tak ada miming, jangan tak ada suara. Baca dalam hati, batal rukun, bukan batal solat, kena ulang balik. Yang kedua, betul, solat jamak qasar, tambah lagi takdim, tambah lagi takhir, tu kadang-kadang dia jadi keliru. Jadi yang kata niat ini qasdu syai' muqtarinan bil fi'li, yang ditanya ini tak ada kaitan dengan rukun qauli. Ini adalah niat. Bila niat itu pekerjaan hati. Jadi itulah tujuan dalam mazhab kita Asy-Syafi'i. Tujuan kita melafazkan niat itu. Dalam mazhab Asy-Syafi'i kita ada kaedah at-talaffudhu bin niyati qubayla kulli ibadatin mustahabbun. Menyebut, melafazkan niat setiap kali sebelum saat lagi nak mendirikan ibadah, itu mustahab. Itu adalah sunat dalam mazhab kita Asy-Syafi'i. Bila sunat, ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqibu tarikuhu. Dibuat dapat pahala, tinggal tidak berdosa. Itu tujuan kita sebut usalli fardadh dhuhri arba'a raka'atin ataupun raka'ataini qasran majmu'an ilaihi al-'asru jama'a taqdimin lillahi ta'ala. Itu tujuan tadi. Sebut tu supaya kita ingat satu-satu apa maknanya. Barulah bila kita takbir, Allah, dalam takbir tu kita masuk niat. Lafaznya sebelum takbir. Lafaznya sunat. Kenapa? Untuk menetapkan hati. Takbir baru masuk niat tadi. Sahaja aku sembahyang zahar 2 rakaat, jamak kepadanya asar, jamak takdim kerana Allah Ta'ala. Gitu, Jadi kalau dia tak semestinya sebiji lagu tu. Ikut bahasa kita tak apa. Kalau kita bahasa orang putih lah. Kalau bahasa Cina lah. Bahasa Perak pun tak apa. Yang penting dia ada qasad, ta'arud, ta'yin dalam ni kita. Jadi tak semestinya ikut sebiji yang disebut itu. Tapi ikut bahasa kita pun tak apa. Itu namanya niat. Niat itu lintasan hati. Qasdu syai' muqtarinan bil fi'li. Niat sesuatu terus buat. Itu tapi kena ada qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad tu mesti sahaja aku. Kalau fardu, ta'arud fardu. Kemudian ta'yin. Sembahyang apa? Jamak qasar ke, jamak ke. Hak tu kena ada. Dia jangan tinggal, 3 tu jangan tinggal. Sebab bukan apa Ustaz, betul lah tu. Kadang-kadang nak niat saja seminit nak ambil masa untuk masuk tu Ustaz. Tak masuk-masuk katanya. Okey Ustaz, mungkin kita boleh pergi satu persatu, iaitu rukun qauli yang kita nak bicarakan hari ini. Takbiratul ihram, iaitu ucapan Allahu Akbar. Apa yang kita kena faham sebenarnya dalam setiap kali kita mengucapkan takbiratul ihram ini Ustaz? Masya-Allah, soalan yang sangat baik. Itulah ketujuan salat. Bermaksud jangan kosong saja. Bila setiap ungkapan itu, ucapan itu ada makna dia. Kerana itu bila kita mulakan dengan takbiratul ihram, takbir iaitu Allahu Akbar. Ihram yang mengharamkan. Yang mengharamkan sesuatu yang halal sebelumnya. Bercakap, berbicara, bersembang sebelum solat tu halal. Allahu Akbar tak boleh dah. Kalau Allahu Akbar apa batal solat. Malah ada huruf, walaupun satu huruf boleh membatalkan solat. Contohnya qi fi. Jagalah. Fi lengkap, fi lengkapkanlah. Jagalah, peliharalah. Qi jagalah, lindungilah. Itu bahasa Arab yang ada huruf mu'tal. Waqa yaqi qi. Qi itu maksudnya selamatkanlah. Sebab itu bila kita solat kemudian nak tergelak qi, terkeluar qi itu batal solat. Jadi bercakap yang boleh tadi tak boleh dah bila takbiratul ihram. Makan minum halal. Betul. Takbiratul ihram Allahu Akbar, minum sikit ke? Itu batal, tak boleh. Jadi kita mulakan solat dengan mula-mula sekali kita membesarkan Allah. Jangan besarkan makhluk, jangan besarkan urusan kerja, jangan besarkan kawan-kawan, jangan besarkan tanam-tanaman, pokok, kunci kereta. Kadang masa tu jugalah ingat kunci kereta kat mana Ustaz. Itulah dia. Tu yang sebahagian orang kata kalau nak cari barang hilang, pergi sembahyang.
Nah, itu ungkapan walaupun gurauan. Kenapa? Memang ada hadis bila kita takbir, dia iblis tu dia mai kacau tempat lain pula. Bila rokok kacau tempat lain pula. Sehingga kita jumpa kunci yang hilang tadi. Karena itu jangan besarkan apapun. Allahu Akbar. Kita besarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kalau dalam ilmu tauhid, kalau mengaji Allah ini, dia punya makna tu. Sebab Allah itu adalah nama bagi zat. Allah itu nama bagi zat. Macam saya muhadir bagi zat saya nama, hadari bagi zat ini. Jadi Allah adalah nama bagi zat. Tapi nama ni bukan sembarang nama. Kata Sibawayh, ini adalah a'raful ma'arif, nama yang paling terkenal. A'raful ma'arif. Dan Allah ini nama yang kalau mengaji sedikit lebih dalam tauhid, muttasifun bi kulli kamalin wa munazzahun an kulli naqsin. Allah itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan tidak mungkin bersifat dengan segala sifat kekurangan. Bila disebut sifat kemuliaan, kesempurnaan, dia ada lagi bagi pada dua. Hanya jadi panjang ni. Nah, apa? Bila kita sebut Allah itu Tuhan sebenar, dia ada dua ciri. Satu istighna, satu iftiqar. Dia panjanglah cerita benda ni. Jadi nak tunjuk sebut Allah sahaja, sebab itu hati boleh gemetar. Sebab tahu yang dua ni tadi. Ini barangkali pada perbincangan yang lain pula, kerana yang lebih mendalam. Okey Ustaz, kita nak tahu jugalah tentang takbiratul ihram ini. Kenapa disebutkan Allahu Akbar? Apa yang nak ada pandangan kita tentang kebesaran Allah itu? Tang mana ketika nak solat tu? Kejap je lagi Ustaz ya. Kalau nak tahu jawapannya nantikan selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Segala yang terbaik kami sajikan buat anda semua, termasuklah setiap pagi. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru bersama dengan anda semua. Dan kami nak ucapkan terima kasih atas sokongan dan juga tontonan anda semua sehingga kami terus teguh berdiri sampai ke hari ini dan insya-Allah berterusan. Hari ini Tanyalah Ustaz kita bicarakan tentang ibadah, iaitu topik kita memahami bacaan solat bahagian 1 bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhadir Haji Jol. Baik Ustaz, tadi saya ada tinggalkan satu soalan yang saya yakin ini mewakili para penonton di luar sana. Untuk mengelakkan kita terfikir benda-benda lain yang tak sepatutnya dalam solat, kita kena faham pada awalnya itu, iaitu Allahu Akbar, takbiratul ihram. Mengapa kita menyebut takbir, dan dalam takbir tu apa yang ada sehingga ihram mengharamkan perkara-perkara lain? Silakan. InsyaAllah. Sangat bagus soalan ini, untuk kita ingat fokus pada Allah. Malah sebelum tadi pun kita sebut usalli untuk menetapkan niat kita. Betul. Bila kita sebut Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Yang maha besar ini akbar ini fi'lut tafdil ini adalah yang paling. Kabir itu besar, akbar yang paling besar. Maksud paling besar dari segi kemahakuasaan. Allah lah yang paling besar dari segi kekuasaan. Allah lah yang paling besar dari segi keilmuan dan sebagainya. Ini tidak ada kaitan dengan saiz. Allah tidak ada saiz besar kecil, itu jirim. Bila jirim itu kembali pada makhluk. Kebesaran Allah ini dalam semua aspek. Kekayaan, keilmuan, kekuasaan, keinginan, semua sekali. Sehingga kita jadi kecil. Bila jadi kecil, kecil itu daif. Daif itu lemah. Lemah tidak berdaya. Sehingga kita tahu kebesaran itu milik Allah. Siapa yang punyai seluruh kehebatan ini kalau tidak Allah? Malah nyawa itu adalah miliknya Allah. Kalau tidak dengan roh, tidak nyawa, bolehkah kita angkat Allahu Akbar? Di situ kita tahu Allah lah yang maha segala-galanya. Malah kehidupan dan kematian kita ini adalah kembali kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya kita mengabdikan pada Allah. Lalu bila kita kata Allah maha besar, lalu hendaklah kita kecilkan semua sekali. Walaupun nampak besar, kerja kita, orang yang kita hormati, mungkin ketua kita, ataupun orang yang kita sayangi, mungkin isteri, anak-anak, itu kecil semua dah.
Dalam kaedah menyebut siapa yang membesarkan Allah, Allah akan besarkan dia. Siapa yang kecilkan Allah, maka Allah akan kecilkan dia. Dalam arti kata begini, dia lebihkan makhluk daripada Allah sehingga nanti akan susah dalam kehidupannya. Mungkin rezekinya akan tertahan, mungkin dari segi penghafalan mungkin sedikit terganggu, dari segi ilmu mungkin sedikit berkurangan. Tapi kalau dia lebihkan Allah, segalanya Allah akan lebih. Ilmunya bertambah, rezekinya bertambah. Kadang-kadang rezeki ini jangan difahami dalam bentuk digit wang ringgit, tapi rezeki kebahagiaan itu rezeki. Ketenangan itu rezeki. Kesihatan rezeki. Boleh tidur, itu rezeki itu. Ada orang tak boleh tidur. Nak kata duit tu dia, nak banyak duit jenuh. Kalau kata rumah besar, aircon tu dia tidur sejuk. Tak boleh nak tidur. Kawan ni duduk tepi jalan tidur elok. Itu adalah rezeki. Jadi kerana itu kita besarkan Allah pada segalanya sehingga walaupun urusan kita besar dia jadi kecil. Tunggu saat 5 minit saja sembahyang tak lama mana. Kita nak besarkan Allah Azza wa Jalla yang memberikan segalanya pada kita. Rezeki, kesihatan, tadi yang kita sebut umur dan kesihatan tadi itu nikmat yang sangat besar. Kalau Allah tak bagi kita hidup, meninggal dah, tak ada lah. Bila kita meninggal tak ada ruang untuk kita buat pahala. Kerana itu segala yang kita rasa penting, Allah lebih penting. Yang besar, Allah lebih besar. Yang pandai, Allah lebih pandai. Yang hebat, Allah lebih hebat. Sehingga Allahu Akbar mengalahkan segalanya. Supaya kita sembahyang ini pun main daripada Allah. Izin daripada Allah. Izin daripada Allah. Sebab itu ada hadis menyebut la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu ditafsirkan dalam hadis la haula an ma'siyatillah illa bi asmatillah wa la quwwata ala ta'atillah illa bi aunillah. Tidak ada daya untuk tidak melakukan maksiat kecuali dengan protection daripada Allah. Allah yang larang, yang halang. Tidak ada kekuatan untuk berbuat taat melainkan kekuatan daripada Allah. Kalau Allah tak halang, tidak mungkin. Kenapa Nabi Musa dapat tetapkan iman walaupun di dalam istana Fir'aun? Kenapa orang yang jauh daripada istana Fir'aun kadang-kadang tak dapat buat amal? Itu semua dengan daya itu, Allah yang bagi kekuatan itu, Allah yang kurniakan. Supaya kita rasa Allah segalanya besar, kita tak ada apa. Jangan sombong. Ketika kita solat nanti, jangan sombong sebab ini Allah yang bagi. Ada orang tengah sembahyang kolaps meninggal. Allahu Akbar. Ada orang yang penghafaz Quran yang hebat, sembahyang lupa. Kalau Allah tidak ingatkan. Jadi semua kembali pada Allah. Tu yang sembahyang tawaduk. Itu supaya kita rasa diri kita kecil, Allah besar segalanya. Itulah apabila kita solat, kita wajib merasakan diri kita ini hamba yang hina, yang mengharapkan segala-galanya termasuklah keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita akan istighfar selepas solat tu. Baiklah Ustaz, soalan Jai di Facebook. Katanya, perlukah kita hafal makna setiap satu ayat yang dibaca dalam solat atau cukup sekadar faham apa maksud ayat tersebut secara keseluruhannya? Perlu spesifik ke Ustaz? Baik. Kalau kita dalam bab rukun tidak pun disebut hendaklah memahami setiap apa yang dibaca, tidak dan tidaklah disebut rukun setiap perkataan kena faham makna, tidak. Yang pentingnya adalah apa? Yang pentingnya adalah kita buat, kita baca. Faham tak faham tu cerita nombor 2. Tetapi itu sebagai nilai untuk kita. Di sinilah letak yang disebut sebagai apa? Ibadah ini ada ta'abbudi, ada ta'aqquli. Ta'abbudi ni Allah suruh baca. Allah tak dari segi rukunnya tak ada pun sebut faham ke, hafal ke, tak baca. Itu ta'abbud je. Sembilan lohok 4 baca lagu ni melalui lidah Rasulullah SAW. Saya suka dengar Ustaz sebut lohok. Selalunya Zuhur, tapi orang utara ada sebut lohok. Sembahyang Zuhur ataupun sembahyang lohok. Jadi tidak mengapa kalau kita tidak faham apa yang dibaca, tapi itu sebagai satu nilai tambah. Jadi sebagai requirement kita dah baca, lepas dah rukun tu. Tapi hendaklah kita nak value added lah, ada nilai tambah. Apa dia? Kita hafal satu. Yang kedua, kita faham. Itu tadi kita nak dapat apa yang Dai Hadari sebut khusyuk tadi. Khusyuk tu. Khusyuk tu sangat penting.
Jadi bila dapat khusyuk itu, nilai sembahyang kita jadi lebih berkualiti banding yang lain. Masya Allah. Baik Ustaz, mungkin kita boleh pergi ke seterusnya. Sebab apa? Tak cukup sebenarnya para penonton sekalian. Sebut je, nampak je Tanyalah Ustaz ni sampai 8.30. Sebenarnya tak cukup. Tak percaya? Tengoklah perbincangan kita pada pagi ini. Baik Ustaz, mungkin kita boleh terus ke sebelum ke rukun qauli seterusnya, iaitu Al-Fatihah. Kita nak tahu tentang doa iftitah. Doa iftitah ni apa hukumnya dan apa yang terkandung dalam doa iftitah itu sendiri? Silakan Ustaz. Baik. Doa iftitah itu hukumnya adalah sunat hay'ah. Sunat hay'ah ini kalau kita boleh tamthilkan, kalau badan kita ini tangan, kaki, itu adalah sunat ab'ad. Sunat ab'ad, sunat yang sangat dituntut. Ab'ad itu berasal dari perkataan ba'dun. Ba'dun ni sebahagian. Jadi pentingnya ini seolah-olah sebahagian daripada rukun. Tapi walaupun tak ada tangan, tak ada kaki, orang itu boleh hidup. Maksudnya solat masih sah, tapi dia cacat, dia nampak sangat. Adapun hay'ah, ni seperti rambut, seperti misai, bulu, kuku. Ia mencantikkan solat, mencantikkan orang itu. Sama juga kalau kita buat sunat hay'ah, mencantikkan solat. Walaupun tak baca, tak buat pun sah juga. Tapi seumpama orang tak ada bulu mata lah, tak ada rambut, tak ada janggut, tak ada kuku. Cuba kita tengok orang yang lagu tu malam pula tu. Tak cukup tanah lah. Itu kata. Jadi rasa pelik. Begitu juga solat sah tetapi kurang cantik lah. Jadi doa iftitah itu pembukaan. Tadi takbir al-ihram, takbir yang mengharamkan sesuatu yang halal sebelumnya, makan, minum, berbicara. Kalau iftitah untuk doa pembukaan sebelum kita nak solat, ada buka dia. Mesti ada hikmah dia tu. Hikmahnya terkandung di dalam bacaannya itu. Doa iftitah dimulai dengan Allahu Akbaru Kabira. Allah Maha Besar yang sebesarnya. Ini sebenarnya hadirin, sebenarnya. Kalau kita nak syarah satu-satu memang tak cukup masa. Betul. Pagi ni sekadar kita baca lagu tu je. Kalau kita baca satu-satu tu, Allah tu apa, Akbar tu apa, Kabira tu apa, memang tak cukup masalah. Setahun kelas kita. Barangkali. Kita lajukan saja. Allah Maha Besar macam kita sebut tadi, maka kecillah segalanya. Maksud semuanya kembali kepada Allah dari segi kekuatan, keilmuan, pemberian dan sebagainya. Walhamdulillahi kathira, dan segala puji itu hanya bagi Allah sebanyak-banyaknya. Hak ni pun dalam balarah dia. Kalau alhamdu tu dengan hamdu dia ada beza. Kalau alif lam tu ada makna lagi, tu serba salah kita nak cerita ke tak cerita. Tapi sekadar saja. Puji itu ada 4. Puji qadim kepada qadim, Allah memuji Allah. Yang kedua, qadim kepada hadis, Allah memuji makhluk. Yang ketiga, hadis kepada qadim, kita memuji Allah, alhamdulillah. Dan keempat, puji hadis kepada hadis, makhluk kepada makhluk. Contoh, saya puji dai hadari, suaranya sedap ketika azan umpamanya. 4 ini sebenarnya milik Allah. 4 ini. Sebab macam suara yang sedap tadi, siapa yang zahirnya saya memuji dai hadari, tetapi hakikatnya nikmat itu datang daripada Allah. Memuji Allah. Itu 4. Semua puji itu hanya istighraq, hanya tenggelam, hanya istihqaq, hanya layak bagi Allah. 1. Alhamdulillah tu puji sambil mengagungkan. Ada juga kita puji orang tapi puji macam perli lah. Ini puji mengagungkan atas nikmat yang diberikan. Nikmat yang Allah bagikan pada kita, alhamdulillah sihat. Nikmat yang Allah bagikan pada orang lain, anak kita pandai mengaji, isteri kita taat, kita pun puji Allah. Itu rahsia pada puji. Banyak lagi sebenarnya, kita lalu saja. Wa subhanallahi bukratan wa asila, dan maha suci Allah di awal pagi dan di akhir petang. Ini menarik. Kita lepas solat pun Ustaz Hadari, kita akan baca subhanallah dulu. Betul. Baru alhamdulillah, baru Allahu Akbar, dilengkapkan dengan la ilaha illallah. Kenapa? Mesti ada rahsia tu. Kenapa tak takbir dulu ke, tahlil dulu ke, subhanallah. Ada urutan. Kenapa ada urutan dia? Antaranya adalah untuk menyucikan Allah, jangan samakan Allah dengan makhluk. Makhluk ada kekurangan, kedaifan, kita makhluk ini. Allah tidak ada. Dan jangan samakan Allah dengan makhluk. Sebab itu kalimah subhana ini kalau disyarah panjang sekali.
Ada satu syair yang saya ingat yang ditulis oleh Al-Imam Hibbatullah Al-Barmaki, ditulis dan dibagikan kepada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, lalu dilantunkan di setiap negara Syam ketika itu. Syria, Lebanon, Palestin, Jordan. Diperintahkan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi setiap pagi syair ini dilantunkan untuk tasbih tadi itu. Subhana, menyucikan Allah jangan sama dengan makhluk. Panjang. Antaranya wasani'ul alami la yahwihi qutrun ta'ala Allahu an tashbihi qad kana mawjudan wa la makana wa hukmuhu al-ana ala ma kana subhanahu subhanahu jalla 'anil makani wa 'azza an taghayyuriz zamani قد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء والعرش فوق الماء وأثبت لذاته التحيز قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. Saya tak mampu nak terjemah satu-satu. Jadi keseluruhannya yang kita sebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu Azza wa Jalla, Allahu Tabaraka wa Ta'ala, Allahu Jalla wa Ula. Ini namanya fi'lut tanzih. Fi'lut tanzih ni ada kata dengan tasbih, menyucikan Allah jangan sama dengan makhluk. Itu. Bila Allah tak sama dengan makhluk, jelas kita lemah, Allah tak lemah. Kita tak pandai, Allah Maha mengetahui. Kita dhaif, lemah, Allah Maha kuasa. Semua maha. Itu tujuan subhana. Di awal pagi dan petang, jangan sampai kita katakan Allah serupa dengan makhluk dalam zat, dalam sifat, dalam af'al. Itu panjang pula ceritanya. Baik, sedikit. Wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Allah. Untuk kita ikhlas buat sesuatu hanya kepada Allah. Hatta bekerja walaupun zahir untuk syarikat. Tetapi itu untuk Allah juga. Kenapa? Membangunkan syarikat demi agama. Mencari rezeki yang halal untuk keluarga. Betul. Supaya jangan meminta-minta, itu akan membawa kepada menjatuhkan air muka. Islam tak ajar untuk begitu. Itu semua kepada Allah. Siapa dia Allah? Nak kuatkan lagi Allah Maha Kuasa yang menjadikan langit. Sebab itu ulama kata tengok 4 perkara itu menjadi ibadah. Sebahagian mengatakan langit, Al-Quran, wajah ibu dengan Kaabah. Sebab bila lihat langit, mana tiang langit? Awak tak runtuh. Tengok muka mak, kita main daripada mana? Daripada mak. Siapa yang jadikan mak? Allah. Quran itu dapat panduan daripada siapa? Allah. Kaabah kita solat kan, ibadah pada siapa? Ibadah solat tu Allah. Dia semua reflect kepada Allah. Dan bumi, supaya kita jangan tengok jauh ya, dekat pun jangan tengok, dekat pun kena tengok bumi. Itu juga untuk isyarat kita tengok alam sekeliling, jangan lupa tengok diri kita. Wa fi anfusikum afala ta'qilun. Dan pada diri kamu, kenapa kamu tak fikir? Ni turun naik nafas. Betul. Kelip mata, cuba mata tak berkelip. Berayak mata. Berayak mata. Tidak, tak boleh nak pejam mata lagu mana. Orang sebelah takut. Siapa jaga turun naik nafas? Tu maaf kalau kita kencing, keluar ayat kencing, awak tak keluar darah. Allah. Sama juga bila kita buang ayat besar, keluar itulah. Awak tak keluar usus. Macam mana dia sistem tu? Siapa yang lakukan? Allah Azza wa Jalla. Maka dengan keadaan suci lagi berserah diri, aku bukanlah daripada golongan orang-orang musyrik. Jangan syirik. Nampak tak tadi? Mula-mula Allah mulakan dengan tasbih subhana, dan jangan syirik. Sebab jangan diduakan Allah. Jangan katakan Allah serupa dengan makhluk. Kerana kita subhana tadi. Subhana tadi. Itu kaitan dengan syirik tadi. Baik. Kita nak tahu juga sekejap je lagi yang dikatakan ikrar. Ada ikrar dalam doa iftitah ini. Cumanya nantikan sekejap lagi. Tanyalah Ustaz. Biar tahu. Jangan keliru. Dari utara ke selatan, timur ke barat, semuanya memilih dan menonton Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, dan difahamkan. Turut menonton sahabat-sahabat kita yang berada di Singapura, yang berada di Brunei, Bandar Seri Begawan tu kan. Mungkin juga ada yang menonton dari Indonesia, dari Batam dan lain-lain. Terima kasih kerana memilih Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru pada pagi ini. Kalau ada sahabat-sahabat anda kita yang berada dari luar Malaysia itu, bertegur sapalah di Facebook
Facebook rasmi kami tersebut, insya-Allah. Baiklah, hari ini kita sembang-sembangkan, kita dapatkan manfaat berkaitan dengan topik kita memahami bacaan solat bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhadir Haji Jol. Dan masih lagi kami alu-alukan soalan daripada anda semua. Cumanya Ustaz, kita masih lagi berada dalam ruang lingkup doa iftitah itu. Ada satu ikrar iaitu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apakah maksudnya itu dan mengapa ia dikatakan satu maksud yang besar? Silakan Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Soalan yang sangat bagus sekali. Dan ini satu ikrar, satu pengakuan daripada hamba terhadap Tuhannya. Betul. Dan ini sebenarnya juga adalah satu ayat daripada ayat Al-Quranul Karim yang menjadi ikrar Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bermakna yang mengikrarkan ini bukan sebarang orang, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu mendapat pangkat yang paling tinggi, iaitu pangkat khullah. Dalam kecintaan kepada Allah, dia ada ranking dia sampai 7. Ada namanya hub, cinta, ada namanya asyik tu asyik, ada yang namanya rindu. Yang paling tinggi ialah khullah. Khullah ni dia tak kira diri dia lah. Yang penting yang dicintai itu sangat menyukai. Ada 2 orang Nabi yang dapat pangkat ini. Nabi Ibrahim, sebab itu dia panggil Khalilullah. Khullah tadi itu. Khalil. Nabi Muhammad pun Khalilullah. Asal Khalil ni asalnya adalah kawan, teman. Bila teman ni rapat lah. Bukan bermakna Nabi Ibrahim berteman dengan Allah, tidak. Tapi terlalu rapat. Sebab ada syair menyebut in zada mali kullun nasu khulali, khulal khalil, wa in qalla mali fala khillun yusahibuni. Kalau banyak harta aku, semua orang mengaku aku kawanmu. Kalau sedikit kalau sedikit tak ada harta aku, tak ada seorang mengaku kawan. Itu maksudnya teman tadi itu. Jadi Khalil, Nabi Ibrahim dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat pangkat ini, dan Nabi lebih lagi. Baik. Jadi diikrarkan, diakui oleh Nabi Ibrahim, satu penegasan, dan diikrarkan juga oleh siapa? Ini pun hadis ni diriwayat oleh Imam Sayyidina Ali, Imam Muslim, Imam Tirmizi, lain-lain, oleh Nabi SAW. Bermakna kalau kita juga sebut yang sama, Ustaz Hadari, bermakna kita mengikut apa yang diikrarkan oleh Nabi Ibrahim dan Rasulullah. Itu satu kemuliaan yang pernah dilafazkan dan diikrarkan. Itu lebih penting. Yang pernah dilafaz dan diikrarkan, diakui, bermakna kita ikut jejak langkah Nabi Ibrahim dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu kemuliaan. Fatashabbahu fa illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Apa yang diikrarkan? Inna salati, sesungguhnya salatku. Kita siapa yang mengaji bahasa Arab, ilmu balaghah, inna ini harfut ta'kid, iaitu penegasan. Penegasan ini bila ada cabaran, bila ada keraguan, jadi ditegaskan inna, verily, sesungguhnya. Ini satu penegasan bertambah tegas. Kalau kita nak sebut salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, boleh. Tapi inna, sesungguhnya, bila kata inna, itu satu penegasan yang serius daripada kita. Satu. Yang kedua, dalam bahasa Arab bila disebut inna di hadapan, yang selepas ni mesti penting. Mesti penting. Tadi satu segi, inna salati, ini memang betul kita tegaskan, kita kuatkan, kita mantapkan, kita seriuskan dalam diri kita, perkara-perkara ini penting untuk saya. Salati menasuki semuanya. Yang kedua, bila disebut inna, perkara ini mesti penting. Jadi bila huruf ta'kid, perkara selepasnya adalah perkara yang penting. Memang, kenapa? Inna salati, sesungguhnya solatku. Tidak ada yang lebih penting daripada solat. Orang yang beriman, kalau hidup di dunia tidak ada solat, itu seumpama ikan disuruh hidup tidak dalam air. Apakah mungkin? Tidak mungkin. Dan ibadahku, walhal, solat itu juga ibadah. Kenapa dispesifikkan solat? Sebab ibadah yang paling besar, kita sebut di awal tadi, yang Allah kurniakan kepada hamba, solat. Ibadah yang paling besar yang kita persembahkan kepada Allah adalah solat. Sebab itu bersungguh-sungguh dalam solat. Wa mahyaya, dan kehidupanku. Wa mamati, dan kematianku. Dalam hidup ni, itu ya. Kalau tak hidup, mati, itu saja. Ya. Sebab itu kita tak perlu nak sebut sesungguhnya pekerjaanku, pengajaranku, semua nak kena sebut, tak payah.
dia rangkum dua ya. Kehidupanku, termasuk aktiviti kematian. apa semua, mengajak, begini kita dalam Bertugas tanya ustaz. bertugas dengan ustaz ini, termasuk kru-kru yang baik hati semuanya, dan penerbit yang budiman, itu semuanya. Dan kehidupan kita lillahi rabbil alamin. Maksud apa yang kita buat, kita kena ikut dan kembali kepada Allah. Caranya apa? Ikut syariat. Taklah semestinya bila kita bekerja jual, kena bawa tasbih, kena letak sajadah tang tu. Tak semestinya. Yang kata ibadah ni ada dua. Ibadah umum dengan ibadah khusus. Ibadah umum ni asalkan jangan melanggar syariat. Itu nah. Lillahi rabbil alamin. Hanya kepada Allah. Kita dah sebut Allah tadi tu. Ditegaskan lagi, siapa dia Allah? Rabb. Rabb ini pemilik. Al-alamin. Alamin ni adalah makhluk. Jangan kita terjemah alam semesta saja. Kalau alam semesta saja, alam semesta ni lah yang kita tengok ni. Yang kata alamin ini adalah seluruh makhluk. Seluruh. Yang dikatakan makhluk apa? Ma khalaqallah. Apa yang Allah jadikan. Langit, bumi, alam semesta, manusia, termasuk hayawan, termasuk malaikat, termasuk jin, termasuk gunung ganang, termasuk depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, dalam, luar, termasuk suara, termasuk keilmuan, kepandaian, sejuk, hangat, malam, siang, termasuk kehidupan dan kematian. Itu semuanya makhluk Allah. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan maut, kematian, wal hayata, dan kehidupan. Bermakna kehidupan dan kematian itu makhluk Allah. Ni Allah yang memiliki segalanya. Kalau Allah tidak mengawal, maka akan jadilah kucar-kacir pada semuanya. Juga perjalanan keduniaan ini, maka jadi chaos dunia ini, semuanya kembali pada Allah SWT. Masya Allah. Maksudnya doa iftitah itu sendiri, dalam ikrar itu sendiri, segalanya kita telah ikrarkan. Maksudnya termasuklah hidup mati kita, segala pekerjaan menjadi ibadah kita, Ustaz. Allahu Akbar. Penutup doa iftitah itu, la syarika lahu. Masya-Allah. Wa bidzalika umirtu. Dikatakan sebut la syarika lahu, tidak ada syirik baginya. Bagaimana tu Ustaz? Naam. Masya-Allah, tabarakallah. Itulah tadi apabila doa iftitah dimulakan dengan subhana. Kita sebut tadi Betul. Subhanallahi bukratan wa asila. Dimulai dengan tanzih. Itu tasfiyah, menyucikan tanzih Allah daripada serupa dengan makhluk. Ditutup dengan la syarika lahu. Tidak ada yang sekutu baginya. Allah tunggal sahaja. Itu disyarahkan dalam subhana tadi. Wa bidzalika umirtu. Demikianlah aku diperintahkan. Kita diperintahkan pertama sekali menunggalkan Allah. Sebab itu kita bila kita tasyahud, kita orang masuk Islam ke mana, orang masuk Islam, mula-mula dia sebut apa? Asyhadu. Ya. Alla ilaha illallah. Asyhadu ni aku naik saksi. Orang kalau jadi saksi di mahkamah, dia tak boleh tidur. Dia tak boleh mamai. Dia tak boleh pitam. Dia kena fokus. Dia kena tahu setiap yang disebutnya itu. Asyhadu, aku naik saksi. Alla ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Dia mesti sedar tu. Kalau dia tak sedar, hakim kan kata, kamu tahu ke apa yang kamu sebut ni? Sama juga. Kita sebut la syarikalah, satu penegasan lagi. Tidak ada sekutu baginya, Allah yang tunggal. Wa bidzalika umirtu, begitulah aku diperintahkan untuk menunggalkan Allah. Bila kita menunggalkan Allah, mengesahkan Allah sebagai Tuhan, kita sebagai hamba, maka ada satu pertautan namanya penghambaan. Dalam penghambaan ini ada dua tanggungjawab besar. Satu, hamba. Yang kedua, khalifah. Jadi hamba Allah yang baik dulu, baru boleh jadi khalifah Allah yang baik. Untuk kita uruskan dunia ini dengan baik. Wa ana minal muslimin. Ditegaskan lagi. Dan aku di kalangan orang yang Islam. Maksud kata, orang yang Islam yang sebenar, orang yang menjadikan Allah, menghambakan dirinya hanya kepada Allah, tidak mengatakan Allah serupa dengan makhluk. Itu kaitan yang lain dengan subhana tadi. Kerana itu sangat cantik sekali. Dalam tasbih pun, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Tambah lagi, wala hawla wala. Tapi mesti depan dulu. Apa? Subhana, mesti kenal Allah. Nak kenal Allah, mesti kenal makhluk. Betul. Sebab itu dapat bezakan Allah dengan makhluk.
dengan kita mengenal makhluk, itulah kita nak sucikan Allah daripada makhluk. Subhana. Ini perkataan yang sangat mahal. Sebab itu tasbih malaikat di langit apa? Subhanallah walhamdulillah. Buktinya wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kan ini tasbih ini walaupun kecil tapi berat dalam timbangan. Dan tahmid kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani 'inda ar-rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimah yang mudah disebut, berat dalam timbangan, amat disukai oleh Allah Ar-Rahman. Subhanallah. Itu tasbih wa bihamdihi. Masya-Allah, itu dia banyak lagi yang kita tak tahu sebenarnya. Mungkin bukan tak tahu, terlupa. Tak apa. Insya-Allah kita sama-sama ingatkan pada pagi ini. Lagi dan lagi kita akan bicarakan tentang topik kita hari ini. Terus bersama dengan kami Setia Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kerana terus menjadikan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru sebagai pilihan anda. Dan saya mohon kepada yang menonton ketika ini, habaq dekat kawan-kawan. Habaq dekat sanak saudara, bukan setakat beraya aja. Mungkin pergi ke rumah terbuka tu, ceritakan yang Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru ni banyak manfaatnya. Tambah-tambah yang menonton di Facebook pada pagi ini, saya nak mohon satu perkara sahaja yang mana bukan memberi manfaat kepada saya, tapi manfaat balik kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton. Ya, macam mana tu? Sebarkan. Caranya tekan butang kongsi ataupun dengan izin share di laman Facebook anda masing-masing supaya lebih ramai dapat menonton. Dan hari ini kita sembang-sembang dapatkan manfaat berkaitan dengan ibadah memahami bacaan solat bahagian 1 bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhadir Haji Joel. Baik Ustaz, sebelum kita nak melangkah, nak menceritakan tentang Al-Fatihah itu pula, yang mana juga menjadi rukun qauli. Kita nak tahulah, solat ni bukan sekadar nak mengejar sah, tetapi nak mendapatkan makbul. Perinciannya Ustaz. Masya Allah. Soalan yang sangat bagus. Dalam ibadah, selalu kita ingat dua, iaitu satu sah, yang kedua makbul. Sah apabila didirikan rukun-rukunnya, tidak dilakukan perkara yang membatalkan ibadah itu. Itu namanya sah. Dan bila sudah sah, kita tak perlu qada lagi lah, kita tak berdosa. Itu. Jadi solat bukan sekadar sah saja. Maksudnya rukun 13 dilakukan, jangan lakukan perkara yang membatalkannya. Sah lah tu. Tapi apakah makbul di sisi Allah, diterima di sisi Allah? Kita takut tu. Saya bagi contoh mudah. Anak kita nak masuk ke universiti pada hari Rabu ini, due date-nya Rabu dan pukul 12 tengah hari. Kita pun datang pukul 11. Bagikan envelope, dalam tu di checklist salinan kad pengenalan, kemudian pencapaian, co-curriculum, recommendation, semua dah cukup. Bila cukup ni namanya sah. Tapi belum tentu makbul. Makbul maksudnya diterima di universiti itu. Contohlah anak tadi tu nak ambil kursus apa tu? Katalah medics. Lalu setelah seminggu akan ada duduk dalam satu table ya. Penemu duga lah. Penemu duga ataupun sebelum itu lagi senate yang mereka akan duduk, akan tengok anak ni bagaimana. Berapa A dia dapat? Kita perlukan medics 10A, tapi anak tadi dapat 8A saja. 8A, 1B, katalah 1C contoh. Jadi bila ditengok requirementnya, tidak memenuhi. Jadi anak tadi sah diterima, diambil envelope, tapi tidak makbul untuk kursus medics. Sama juga dengan solat. Solat tadi sah ya, tapi apakah diterima di sisi Allah? Itu belum tentu. Kerana itu kalau nak cerita bab ini memang agak panjang, sebab solat itu kata Imamul Ghazali ada zahir, ada batin. Ada di dalam kitab Hasyiah Matan Ibn Abi Jamrah, Syekh Muhammad Ali Ashanwani menukilkan ada seorang tokoh yang namanya Uqbah ibn Nafi'. Sayyidina Uqbah ibn Nafi' pernah mengatakan, kabattu salah 20 sanah thumma istamta'tu biha baqiyata umri.
Aku belajar cara nak sedap solat ni 20 tahun. Lepas tu Masya Allah, 20 tahun. Syuri dah sana 20 tahun. Baru lepas tu aku rasa sedap solat. Kenapa? Sebab beliau belajar cara hakikat zahir dan batin. Zahir rukun-rukunnya, qauli, fi'li semualah. Batin ni yang kita cerita ni. Batin ini bila kita baca ni apa maksudnya? Kerana itu kita dalam bab solat ini sebolehnya belajar dua ini supaya kita dapat menggapai hakikat sembahyang itu dengan benar dan dapat kepuasan ketika mendirikan solat itu. Masya Allah. Jadi kalaulah tiba-tiba tengah takbir, masa tu baru teringatkan apalah nak menu untuk open house minggu depan ni. Itu lain pula ya. Nak capai makbul tu jauh lagi tu. Baik Ustaz. Al-Fatihah. Mengapakah Al-Fatihah itu diangkat sebagai rukun qauli dan apa yang terkandung dalam Al-Fatihah itu Ustaz? Masya Allah, tabarakallah. Seluruh mazhab mengatakan membaca suratul Fatihah adalah menjadi rukun. Cuma bezanya apakah termasuk basmalah ataupun tidak. Kita berbicara tentang mazhab kita Asy-Syafi'i, termasuk basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini adalah surah yang paling besar dalam Al-Quran. Masya Allah. Ada 114 surah. Paling besar inilah dia, surah Al-Fatihah. Bila paling besar mesti paling hebat. Mesti paling agung. Kita berusaha sedikit dalam waktu yang sangat singkat ini. Ada 7 ayat yang disebut wahiyas sab'ul mathani. Ada 7 ayat yang mathani yang diulang-ulang sebab kita memang selalu ulang baca ni ketika dalam solat, fardu baik, sunat baik, qada baik dan lain-lain. Baik, ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, penyayang. Di sini pun ada perbahasan ulama panjang. Kalau saya mai ceramah ni, umpama saya pun duduk teng ni dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Orang pun dengar, apa cerita? Duduk saja terus dengan nama Allah. Dia seolah-olah ada benda yang tertinggal di depan dah. Ulama katakan ya. Walaupun kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, dia ada ayat depan tu tapi tak disebut. Itu namanya apa? Itu namanya takdir. Dalam bahasa Arab dia sebutnya takdir. Jadi sebenarnya dia ada 8. Saya cerita satu ya. Bismillah ni. Depan belakang dia ada 8 semua dia. Masya Allah. Saya cerita satu saja. Banyaknya nak kena belajar ni. Kena belajar. Saya cerita hak nombor 8 je. 1 sampai 7 tu cerita lain. Ustaz rahsiakan Ustaz? Bukan, dia panjang cerita ni, cerita banyak huraian. Saya cerita hak nombor 8 saja. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sebenarnya ada ayat di depan tu. Apa dia? Aku mulakan solatku. Itu aku mulakan solatku. Kalau menulis aku mulakan penulisanku. Kalau cycling, aku mulakan cyclingku ini. Kalau bercucuk tanam, curah hayak, aku mulakan curah hayak ni. Aku mulakan usalli, maksudnya usalli, aku sembahyang Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun abda'u salati, aku mulakan salatku. Ataupun usalli, aku bukan akan datang, aku mulakan salatku Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, dengan pertolongan Allah. Itu maksud dia. Siapa dia Allah yang Maha Pemurah? Kalau cerita pemurah panjang lagi cerita. Itu pun dah besar Ustaz. Itu kalau pemurah tu tak bertepi, siapa-siapa dapat rezeki. Orang Islam, orang bukan Islam, orang taat, orang maksiat, orang baik, orang yang tak baik, semua. Yang penting siapa berusaha dia dapat. Manjadda wajada. Hak tu Allah tak kira. Kerana itu rezeki itu coba tengok orang Islam, orang bukan Islam. Malah kadang-kadang orang buat maksiat lebih rezeki daripada orang yang taat. Kenapa? Allah Maha Pemurah, Allah tak kira. Jaga. Ar-Rahim, Allah Maha Mengasihani untuk orang yang beriman saja. Sebab itu orang lain mungkin kaya tapi tak dapat nikmat iman. Orang lain mungkin berharta tapi tak dapat nikmat ketenangan yang hakiki, maksudnya di akhirat, di dunia dan akhirat. Sebab itu
kalau memahami ini, dia sebenarnya saya pun rasa galat pasal tak secukupnya saya mensyarahkan ini, tapi sekadarnya sahaja. Aku mulakan sembahyang aku dengan mohon pertolongan daripada Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, sehingga setiapnya Allah akan bantu aku membaca, memahami dan menyelami maknanya. Masya Allah. Itu baru Bismillahirrahmanirrahim. Belum lagi yang lain-lain. Kalau nak tahu sambungannya sekejap je lagi. Sebab apa para watus sekalian? Kita tutup dulu di TV3 dan sambungan yang selepas ini di TV9. Boleh Ustaz ya? Kita akan sambung selepas ini. Cumanya syaratnya terus bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz. Biar tahu. Jangan keliru. Para penonton sekalian, setiap hari pasti kita akan berdepan dengan macam-macam masalah. Juga soalan-soalan ataupun pertanyaan yang membelenggu fikiran kita. Tapi jangan risau kerana penyelesaian dan juga jawapan tersebut ada dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Dan mungkin ada yang sebelum ni nak mencari khusyuk dalam solat. Hari ni kita sama-sama bawakan pengajian dalam usaha mencapai khusyuk, iaitu memahami bacaan solat bahagian 1 bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhadir Haji Jol. Baik Ustaz, ni baru kita belajar Al-Fatihah ni. Tu yang saya beritahu di awal tadi para penonton, yang begitu banyak yang sebenarnya kita akan ulaskan. Cumanya Al-Fatihah tadi bismillah sahaja. Apa yang terkandung dalam ayat seterusnya pula? Masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baru selesai sedikit membicarakan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit rahsia supaya kita tahu apa yang besarnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, betul. Di dalam kitab Marahul Labid karangan Syekh Muhammad Umar Nawawi Al-Bintani dan beberapa kitab yang lain menyebut rahsia seluruh yang ada di dalam 4 kitab itu, iaitu 3 kitab ya, Zabur, Taurat dengan Injil, seluruhnya ada di dalam Al-Quranul Karim. Masya Allah. Seluruh rahsia dalam Al-Quran 6,666 ayat, sebahagian menyebut 6,236 ayat. Seluruh ayat tu rahsianya ada di dalam suratul Fatihah. Besar surah Al-Fatihah ni, bukan kecil. Ya, ya. Dan rahsia suratul Fatihah 7 ayat ini ada di dalam 1 ayat, Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu saya sebut tadi, saya rasa galat sedikit sebab tak dapat syarah dengan sepanjangnya, tapi cukup memadai tadi. Nak tahu bahawa besarnya surah yang kita nak baca ini bukan sebarang. Jadi kita fahami sebaiknya. Dan kita sambung, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang memelihara sekalian alam. Sudah kita sebutkan dalam awal tadi tu. Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Diulangi sekali lagi. Di dalam Al-Quran apabila ada tikrar, at-tikraru yufidu al-afdaliyah wal-ahammiyah. Itu kaedah. Pengulangan dalam Al-Quran itu menunjukkan penegasan, at-ta'kid, juga al-ahammiyah, kepentingan, dan menunjukkan ada fadilatnya itu. Jadi Allah nak tegaskan benar-benar Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, supaya kita jangan rasa kecewa. Allah tak tolong saya ke dalam kehidupan bila diuji? Allah uji one calamity after another. Satu bencana selepas satu bencana. Allah tak kasih saya ke? Tak. Itu atas nama ujian. Ujian itu juga untuk mengangkat keimanan dan mengangkat darajat. Jangan sampai kita mengeluh dan jangan sampai kata Allah zalim. Na'udzubillah min dzalik. Sebab 2 kali Allah ulang Ar-Rahman Ar-Rahim, 2 kali. Bermakna itu betul dan sungguh-sungguh. Maliki yaumiddin, Allah yang merajai hari pembalasan. Nak menunjukkan bahawa yang paling last, sama ada kita mahu kita tak mahu, kita suka tak suka, no one is immortal. Tidak ada orang yang hidup selama-lamanya. Pasti akan meninggal. Bila meninggal, kita akan berada di dunia sana. Sekarang, dunia sekarang. Ada dunia selepas. Sebab itu dalam bahasa Inggeris dia ada sebut here, kemudian hereafter, ataupun after here. Dunia itu apa nama dunia itu? Dunia kiamat, akhirat. Siapa yang merajai ketika itu? Tak ada lain lah.
Walaupun setiap negara sekarang kan ada ketua negaranya, tetapi yang paling merajai di hari akhirat Allah. Ketika itu, apakah kita nak berpaut kepada yang sekarang ataupun manusia yang lemah? Tak, melainkan kembali pada Allah. Bila kembali pada Allah, taat perintahnya, jauh larangannya. Mudah sebegitu je. Sebab yang menguasai hari itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin orang itu terzalimi di dunia, dia akan ada satu pengharapan. Sebab tak apa, walaupun saya lemah, saya tak boleh nak lawan sekarang, saya dizalimi, tak apa, kita tunggu di akhirat. Sebab yang akan mengadilinya Allah, Maliki Yaumiddin. Allah yang menguasainya, membalasnya. Kita akan rasa tidak kecewa dalam kehidupan. Ada pengharapan yang besar nanti di akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Di sini ada satu rahsia. Kenapa diawalkan maf'ul? Dia kalau kita nak baca dalam susunan bahasa Arab, na'budu iyyaka, boleh. Na'budu, kami menyembahmu, iyyaka, hanya padamu ya Allah, wa nasta'inu iyyaka, hasil, boleh. Ayat tu ayat yang lengkap. Tapi kenapa maf'ul dikedepankan dan ayat di hadapan diakhirkan? Ada rahsianya. Rahsianya begini. Bila kita sebut hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, tak ada yang lain. Tapi kalau kita sebut kami menyembahmu ya Allah, mungkin juga yang lain. Sebab itu dikedepankan hanya padamu ya Allah kami menyembah, iyyaka, tak ada yang lain. Sama juga. Dan hanya padamu ya Allah kami mohon pertolongan. Kalau disebut kami mohon pertolongan kepadamu, mungkin juga yang lain. Sebab itu ditakdimkan, diawalkan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Dan digunakan na'budu. Na'budu tu fi'il mudhari'. Kita mengaji bahasa Arab, fi'lu mudhari'in yufidu al-istimrar. Fi'il mudhari' menunjukkan berterusan. Maksudnya kita menyembah Allah ni berterusan. Betul. Bukan saja dalam masjid. Habis zuhur 4 rakaat, tak ada apa lah. Menyembah dalam arti kata menuhankan Allah dalam seluruh keadaan. Termasuk dalam pekerjaan kita. Termasuk dalam pekerjaan. Ketaatan kita. Itu namanya ibadah umumi. Jadi kita menyembah Allah dengan fi'il na'budu. Tidak disebut abadanaka ya Allah, kami telah menyembahmu ya Allah. Tak, tapi guna fi'il mudhari'. Na'budu, maksudnya berterusan. Sebab itu ada yang disebut dengan solat daim. Solat berterusan. Maksudnya falsafah solat, rahsia solat dibawa dalam kehidupan. Kena ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kita minta pada Allah. Sebab hidayah itu kena minta. Dan jalan itu ada yang bengkang-bengkok, ada yang lurus. Sebab itu kita minta mustaqim. Maksud, tunjuklah kami jalan yang lurus ya Allah, ai jalan agama Islam. Jangan lain daripada itu. Apa dia tu? Apa yang jalan yang kita nak minta? Ditegaskan Allah lagi sebagai satu tafri', sebagai satu penegasan, penghuraian. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau bagikan pada mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Itu para nabi, orang yang siddiqin benar, orang yang syuhada dan salihin, orang yang saleh. Siapa orang yang saleh? Ulama-ulama. Termasuklah ulama 4 mazhab. Sebab itu kita disuruh mengikut ulama. Jangan seorang-seorang. Jangan baca Quran, baca hadis seorang diri saja, kemudian fahami, itu boleh jadi sesat. Sebab bukan senang nak faham Quran dengan hadis. Kadang-kadang ayat itu qat'iyyut thubut, qat'iyyud dilalah, ada qat'iyyut thubut, dhanniyud dilalah. Tu panjang cerita lah tu. Siapa yang tahu semua ni? Nasikh, mansukh, muqayyad, ada yang mujmal, mufassal. Para ulama. Kerana itu kena tahu, bukan senang nak memahaminya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, bukan jalan orang yang engkau marahi pada mereka, orang Yahudi, sebab mereka itu menyalahi daripada kitab asal sebenar, kitab Taurah. Waladdallin, dan bukan orang-orang yang sesat, iaitu orang-orang Nasrani yang tersesat, yang mengatakan Tuhan yang tidak sebenar itu dikatakan Tuhan yang sebenar. Itu kita minta. Jadi sebenarnya kalau kita nak beritakan dan garapkan dalam ini memang cukup. Betul. Itu yang kita sebut tadi itu, seluruh kandungan dalam isi kitab-kitab ada dalam Al-Quran, seluruh ayat dalam Al-Quran rahsianya ada dalam
Al-Fatihah. Kerana itulah ulama menamakan surah Al-Fatihah ini sebagai Ummul Kitab. Ummul Kitab. Maksudnya mak. Mak maksudnya mak ni banyak tahu benda kat rumah. Betul lah. Nah, dia paling kenal anak dia. Dia paling kenal anak dia. Anak ke sebelah dia tahu stokin sebelah kanan tang mana. Kerana mak itu melengkapi. Tanpa merendahkan kedudukan ayah. Betul. Subhanallah. Baik Ustaz, kita mungkin nak bawakan juga tentang rukun qauli, tapi saya itulah banyak terlepas ni, mungkin kita nak cerita juga tentang rukuk dan lain-lain, tapi tak apa, kita simpan untuk bahagian yang lain. Kita nak habiskan dulu rukun qauli ni. Tahiyat akhir. Apa yang ada dalam tahiyat akhir ni Ustaz? Masya-Allah. Tahiyat akhir. Tahiyah itu berasal daripada pengucapan pembukaan. Macam kita masuk rumah, kita bagi salam. Itu namanya at-tahiyyah. Tapi bila masuk masjid jangan bagi salam. Tapi kita buat tahiyyatul masjid. Itu maksudnya salam ataupun ucapan penghargaan, pembukaan. Jangan masuk majlis terus tak ada apa. Dia melihat mesti ada terima kasih menyebut saya, adabnya itu at-tahiyyah. Jadi at-tahiyyah itu sebenarnya rukun yang akhir, tapi kita kedepankan tidak mengapa. At-tahiyyah akhir iaitu satu ucapan yang pujian dan penghargaan, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada hamba. Daripada mula tadi pun kita membesarkan Allah dengan takbir. Di akhir juga kita menyanjung dan kita memuliakan Allah Azza wa Jalla dengan at-tahiyyat. At-tahiyyat, salam kehormatan. Untuk siapa? Untuk Allah. Al-mubarakat, keberkatan. Bukan sahaja salam hormat, tetapi keberkatan. Barakah ni apa? Itu kata bila satu-satu dia jadi panjang. Barakah ni berasal dari perkataan birkah. Birkah ini oasis. Telaga di tengah padang pasir yang luas. Tiba-tiba ada telaga. Subur pula tu. Bila ayak hujan turun, dialah menakung ayak. Bila ayak ditakung adalah lumut-lumut. Bila ada lumut-lumut adalah ikan-ikan. Hak tadi tak ada, jadi ada. Kemudian mai pula orang yang musafir, kabilah mana tak tahu, boleh minum ayak tang tu. Binatang pun boleh. Hak tu nama barakah. Jadi walaupun di tengah padang pasir kering kontang tu. Satu, ulama mengatakan barakah itu juga berasal dari perkataan yabrukul iblu. Yabruku al-iblu. Maksud, unta mai. Banyak tempat, tapi unta tak ada tang tu. Tiba-tiba tempat kita, mai unta. Unta tu bawa barakah. Kenapa? Bila mai unta, boleh jadi tunggangan. Betul. Bila ada unta, nak sembelih pun tak apa, boleh makan. Ramai orang kampung boleh makan. Kemudian unta ni pula, tulang dia nak buat apa ke, kulit dia dan sebagainya, memberi manfaat. Itu namanya barakah. Sesuatu yang mendatangkan kebaikan, sesuatu yang memberikan kebaikan dalam pertambahan, itu maksudnya barakah. Keberkatan itu main daripada siapa? Main daripada Allah. As-salawat dan puji-pujian, at-tayyibat yang baik-baik lillah, hanya pada Allah. Sekali lagi, supaya sembahyang jangan rasa sombong, dengan rasa diri kita yang kuat. Kalau Allah tak bagi nyawa, tak boleh angkat tangan, tak boleh. Allah terus meninggal yang tu. Kadang-kadang lupa apa baca tak tadi. Lupa at-tahiyatul mubarakat. Kadang-kadang Allah nak uji lagu tu. Jadi semua ni kebaikan tadi semua milik Allah Azza wa Jalla. Baru assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dikatakan ini adalah antara apa yang Nabi sebut dan apa yang Allah sebut ketika dalam peristiwa Al-Mi'raj. Bila sebut tentang peristiwa Al-Mi'raj dan kaitannya dengan sebutan tadi itu, lafaz itu, kejap lagi perincian je Ustaz ya. Dak yang hadari potong tangkona pula. Sabar tuan-tuan puan-puan, kita akan sambung selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Segala jawapan kini dihuraikan dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya teringat pula ada satu lagu. Tunggu sebentar, solatlah dulu, tunaikan cepat.
kewajipanmu. Itu Iwan Syahman. Tapi ini bukannya penyanyi sebenar ya. Nak ceritanya, bila kita bicarakan tentang solat, ia adalah satu aspek penting dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita bicarakan tentang memahami solat. Baik, Ustaz. Kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhadir Haji Jul. Ustaz, tadi Ustaz ada cerita, ada kaitan iaitu bacaan dalam tahiyat akhir dengan peristiwa Mi'raj. Apa yang dikaitkan tu Ustaz? Baik. Ada sebahagian ulama dalam kitab-kitab mereka menyebutkan ini adalah antara apa yang diucapkan oleh Nabi dengan diucapkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam peristiwa Mi'raj. Mi'raj dia ada dua, Isra, perjalanan bumi. Betul. Daripada Baitul Haram pergi ke Baitul Maqdis ataupun Al-Masjidil Aqsa. Yeah. Al-Masjidil Aqsa tu bukan satu masjid tapi satu kompleks. Dalam tu ada beberapa masjid. Disebut Al-Masjidil Aqsa, masjid yang paling jauh sebab nak perginya 1,200 lebih kilometer dengan unta yang kuat. Sebulan perjalanan pergi, sebulan perjalanan balik. Itu yang kuat. Itu yang unta kuat. Sebab tu dipanggil Masjid Al-Aqsa, masjid yang paling jauh. Masya-Allah. Tu untuk pedagang Arab ketika itu. Itu namanya Isra. Namanya Mi'raj, bukan perjalanan bumi, perjalanan langit. Itu namanya Mi'raj. Daripada langit pertama sampai ke langit yang ketujuh. Tu pendapat lebih tahqiq Al-Imam Al-Bajuri dalam kitabnya Tuhfatul Murid, syarah kepada kitab Jawharatul Tauhid, karangan Al-Imam Ibrahim Al-Laqani mengatakan pendapat paling tahqiq dekat Sidratul Muntaha. Langit tu ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atas langit yang ketujuh ni tu namanya Sidratul Muntaha. Atasnya lagi ada Mustawa, atas lagi nama Arash. Jumhur ulama mengatakan Nabi sampai ke Arash. Jumhur. Jumhurna Al-Imam Al-Busiri pun menyebutkan begitu juga. Thumma yarudduhu minal Arash qabla ayya barudal farash. Kemudian Allah turunkan Nabi, kembalikan daripada Arash ke tempat pembaringan sebelum sejuk. Sebab itu peristiwa ini kata Al-Imam Al-Bajuri, Al-Imam Syekh Umar Nawi Al-Bintani tak lebih daripada 5 jam, 4 jam sahaja. Lebih. Sebab itu Allah gunakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, tidak subhanalladzi asra bi'abdihi lailatan. Itu topik lain pula baik. Soalan tadi tu itu adalah pengucapan Nabi ketika Nabi bertemu Allah Azza wa Jalla dengan tanpa kaifiyat, dengan tanpa tempat. Jadi Nabi sebutkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Sebahagian meriwayatkan begitu. Lalu Allah mengatakan assalamu alayka, dan salam sejahtera ke atasmu wahai Nabi, ayyuhan nabiyyu. Ini spesialnya Nabi. Masya-Allah. Seolah-olah berdepan macam ni. Maha suci Allah berdepan. Allah tidak berdepan. Akidah kita Allah tidak bersisi. Betul. Macam saya bersisi di depan, kanan, kiri, belakang. Allah tidak bersisi dan Allah tidak bersisi. Maksud Allah tidak berada di satu tempat. Contohnya saya sekarang berdepan, saya di depan Ustaz Hadari. Bukan begitu. Ketika Allah menyebut assalamu alayka, bukan Allah di sini, Nabi sini, tidak. Hasyalillah. Allah tidak bersisi. Betul. Tetapi itu difahami assalamu alayka, salam sejahtera ke atas kamu. Bila kamu tu mengaji bahasa Arab, ka tu adalah dhamir mukhatab. Bila mukhatab anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, seolah-olah di hadapan. Walhal Allah bukan di hadapan Nabi, Nabi bukan di hadapan Allah, berdepan. Ini maksudnya kedekatan yang sangat hebat. Allah. Ini kalau nak syarah ka saja tu pun sudah cukup lah. Assalamu alayka. Allah puji ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi. Salam sejahtera ke atas wahai Nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan rahmat Allah serta barakahnya ke atasmu. Kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sayang kepada umat. Lalu baginda jawab, assalamu alaina, bukan saja pada saya. Salam sejahtera untuk kami, wa ala ibadillahi salihin, dan untuk para hamba Allah yang saleh. Nabi sangat cinta pada umat, juga pada keseluruhannya. Allah seolah-olah bagi kelebihan pada Nabi, seolah-olah Nabi katakan juga kepada umatku ya Allah. Ini cinta Nabi ini bukan di bumi je, sampai ke langit ingat kita. Malah cinta Nabi sebelum kita lahir, selepas Nabi wafat pun Nabi cinta dengan Nabi. Itu ada tajuk yang tertentu. Baik. Barulah asyhadu an la ilaha illallah dikatakan para malaikat dan yang makhluk-makhluk lain pun memperakui asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Walaupun peristiwa itu tetapi digunakan untuk individu, maka ini kena pada kita.
Jangan bila kita baca ni, ni untuk orang sebelum zaman dulu ni, kita tak ada kena mengena, bukan. Walaupun ini tersebut dalam hadis, disebut hadis tapi kena pada kita juga. Walaupun ceritanya dulu, tapi ini untuk kita juga, kita lah. Ini kembali pada kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku. Kenapa tak disebut nashhadu? Nashhadu, kami bersaksi. Kalau aku ni lebih touching. Sebab itu kalau istighfar guna ana. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maksudnya kita meletakkan kita dengan Allah. Kita dengan Allah. Jadi semakin lebih dekat. Bila hamba ni kira saya saya ini sebagai hamba, gitu. Jangan kita kata dia. Bila dia tu kena ke orang lain lah. Ataupun kami mungkin kena pada orang sebelah rumah. Kami ni kan, tapi bila aku kena kita. Sebab itu bila istighfar guna aku. Ini pun aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Sebenarnya tu terjemahan biasa aja. Kalau terjemahan lebih lagi dalam, ada maksud tu ilah tu. Kenapa diterjemah dengan ilah jadi yang disembah? Sebab ilah itu dia jadi ma'bud yang disembahkan. Itu ceritanya panjang, nanti kita akan sambung lagi selepas insya-Allah. Baik Ustaz, itu belum cerita tentang selawat Ibrahimiyah. Selepas itu yang dilafazkan dalam tahiyat tu, kenapa dinamakan selawat Ibrahimiyah dan kenapa selawat ini yang dipilih dalam solat? Kalau nak tahu, nantikan bahagian 2 nanti. Cumanya Ustaz, secara ringkas, pelan tindakan kita dalam memahami setiap bacaan dalam solat ini. Ada beza antara hafal, baca dan buat dengan hafal, baca, faham dan buat. Mungkin sebagai kesimpulannya Ustaz. Sudah pasti lebih bagus kita hafal, kita baca, kita faham dan kita buat apa daripada kefahaman itu. Dalam bab solat ini, berusahalah untuk kita menghafal bacaan tadi dan sebagai nilai tambah. Kita faham, walaupun belum menyelami makna tak mengapa. Kita faham apa yang kita baca dulu. Supaya lebih berkualiti solat kita. Bila kita menyebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Apa maksud Allah Maha Besar tadi? Bila kita tahu kupasan yang awal tadi itu, bukankah bertambah ilmu kita? Dan bertambah rasa kehinaan kita, penghambaan kita. Sebab itu solat itu ada 2. Satu solat zahir, solat batin. Solat zahir iaitu kita buat rukun qauli, rukun fi'li, begitu sajalah. Tapi yang batin, kita bukan sahaja baca, tapi faham yang dibaca, menyelami maknanya. Bukan sahaja rukuk, tapi kita faham apa falsafah rukuk itu adalah hakikat zahir dan batin untuk solat. Untuk mencapai yang batin, paling kurang kita bicarakan makna bacaan-bacaan yang kita baca, yang kita bicarakan daripada mula sampai saat ini tadi. Sedikit Ustaz, mungkin ada juga yang menonton ketika ini merasakan, ya Allah, banyaknya aku tak tahu. Adakah ibadah aku sebelum ni diterima? Macam mana nak memujuk hati Ustaz? Masya Allah, bagaimana nak memujukkan hati? Baik sangka pada Allah. Adapun solat itu, rakaatnya, rukuknya, bacaannya ta'abbudi. Ta'abbudi ni buat saja apa yang Allah suruh. Tetapi hendaklah kita ada nilai tambah, insya-Allah Allah terima, insya-Allah. Tapi bila kita faham ini, bertambahlah nilai solat itu, bertambahlah sedap kita bermunajat dengan Allah. Kenalah terus belajar Ustaz ya. Terus belajar. Baik, doa ringkas daripada Al-Fadhil Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang berbahagia Ustaz Muhadir Haji Joel kerana sudi bersama dengan kami Ustaz. Tak sabar pula nak tunggu bahagian yang kedua nanti Ustaz.
Ustaz. InsyaAllah. InsyaAllah. Banyak lagi nak belajar ni. Nantikan bahagian yang kedua. Para penonton sekalian, esok bersama dengan Da'i Aiman, yang mana kita akan bersama dengan Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim, yang mana kita akan belajar tafsir dan taranum Al-Quran, surah As-Saffat, sambungannya ayat 123 hingga ayat 131 insya-Allah. Baiklah para penonton sekalian, ibadah ataupun solat bukan sekadar nak lepas saja. Katanya nak bagi sah sahaja. Tidak. Akan tetapi kita nak capai yang disebut sebagai makbul. Atlet, kalau nak pergi sukansi sekadar nak sertai sahaja, mesti ramai marah. Kalau dah masuk, mesti nak dapat pingat. Betul tak? Itulah ibarat yang kecil daripada ibarat yang lebih besar, iaitu solat hakikatnya insya-Allah. Saya Da'i Hadari mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.